Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiah binti Mahmud, nombor matrik P98040, ingin membuat pembentangan tentang ulasan jurnal. Di sini tajuk jurnal saya ialah The Effect of Physical Activity on Task Behavior of Young Children with Autism Spectrum Disorder. Sumber ini saya dapat daripada International Electronic Journal of Elementary Education pada Disember 2016. Okey, sebagai pengenalan, dalam jurnal ini ialah berkaitan dengan kesan aktiviti fizikal terhadap tingkah laku kanak-kanak yang menghidapi ASD. Dalam artikel ini juga ia menggunakan intervensi menjurus ke arah kepada aktiviti fizikal sebagai rawatan kepada pengubahsuaian tingkah laku kanak-kanak, iaitu 3 aktiviti yang diperkenalkan dalam artikel ini, iaitu yoga, menari dan membaca buku. Dalam artikel ini juga aktiviti dijalankan sebanyak 10 sesi, manakala aktiviti yang nak dijalankan itu dipilih dengan cara tarik undi, di mana sekiranya hari ini kanak-kanak tarik undi tu dapat yoga dan keesokannya yoga juga, tapi cikgu boleh tukar aktiviti itu dengan menarik menarik semula agar kepelbagaian aktiviti dapat dilakukan oleh kanak-kanak. Pemerhatian ini dijalankan pada 10 minit terakhir sebelum tamat rutin pagi. Okay. Persoalan kajian dan isu kajian-kajian lepas, di mana artikel ini guru ingin melihat intervensi melakukan aktiviti fizikal dapat memberi penambahbaikan dalam konteks sosial, di mana guru nak melihat bagaimana kanak-kanak ini berinteraksi antara satu sama lain. Persoalan seterusnya, adakah dengan pelibatan rakan sebaya dapat memberi impak kepada tingkah laku? Kemudian, adakah kanak-kanak ASD ini mempunyai peluang untuk mengikuti pembelajaran bersama rakan sebaya? Selain daripada itu, terdapat juga isu-isu yang diketengahkan dalam artikel ini, di mana obesiti. Kebanyakan kanak-kanak ASD ini mengalami masalah obesiti disebabkan kurang melakukan pergerakan dalam aktiviti seharian, mana dalam kelas pun kurang bergerak. Dan di aktiviti juga, aktiviti fizikal ini dilihat dapat mengurangkan tingkah laku disruptif dalam kalangan kanak-kanak, iaitu tingkah laku yang akan mengganggu pembelajaran di dalam kelas. Yang boleh juga guru bagi motivasi dan perangsang kepada kanak-kanak. Tujuan dan matlamat artikel ini adalah untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal terhadap tingkah laku semasa pembelajaran akademik dijalankan. Kemudian artikel ini juga adalah untuk membandingkan beza kadar tugasan tingkah laku berdasarkan 3 jenis aktiviti fizikal yang berlainan, iaitu yang tadi saya sebutkan tadi, yoga, menari dan membaca buku. Yang terakhir ialah tujuan artikel ini diadakan ialah mengenal pasti intervensi yang mudah dilaksanakan dan bersesuaian dalam konteks bilik darjah prasekolah. Seterusnya, kaedah kajian. Kajian ini merupakan menggunakan rangka bentuk kualitatif, iaitu kaedah tinjauan deskriptif. Merupakan juga menggunakan reka bentuk eksperimental, di mana menggunakan rawatan bergilir-gilir dengan menggunakan aktiviti fizikal yang berbeza-beza. Sampel kat sini dalam artikel ni menggunakan 3 sampel, iaitu daripada murid, guru dan pembantu guru. Terdapat 3 orang murid lelaki yang menghidapi ASD di antara umur 5 hingga 6 tahun. 2 orang guru
yang mempunyai ijazah persijilan dalam pendidikan khas dan juga 2 orang pembantu guru, iaitu merupakan pelajar dalam siswaza bidang yang sama. Okay, dapatan kajian dalam artikel ini menunjukkan aktiviti fizikal dapat mengubah tingkah laku kanak-kanak, di mana dengan melalui aktiviti yang menarik, guru dapat mengubah tingkah laku kanak-kanak. Lagi satu dapatan ini juga bergantung pada aktiviti yang ditawarkan. Ini menunjukkan yoga dan menari menunjukkan perbezaan pengubahsuaian tingkah laku yang sangat memberangsangkan berbanding membaca buku. Saya berpendapat bahawa membaca buku merupakan satu aktiviti yang biasa untuk kanak-kanak. Jadi mereka menginginkan satu aktiviti yang lebih menarik, yang dapat mengekalkan fokus mereka dalam proses pembelajaran. Selain itu, pencapaian juga bergantung kepada tahap perkembangan dan usaha kanak-kanak itu juga, di mana dalam artikel ini terdapat seorang kanak-kanak yang selalu tidak hadir ke sekolah. Jadi apabila dia tidak hadir dan dia kurang mendapat intervensi, pencapaian dia kurang berbanding pada dua lagi kawan yang ada di dalam kelas. Kekuatan artikel ini, satu, terdapat peningkatan pengubahsuaian tingkah laku apabila intervensi dilaksanakan secara sistematik. Di mana-mana artikel pun saya buat kajian, apabila intervensi dijalankan, hampir kesemuanya berjaya mengubah tingkah laku yang disasarkan oleh guru. Artikel ini juga mewujudkan kemahiran sosial secara dua hala, di mana terdapat interaksi antara guru dan kanak-kanak dan rakan sebaya. Keadaan ini saya rasa dapat meningkatkan perkembangan berkomunikasi dan bersosial mereka. Selain itu, arahan yang diberikan oleh guru sangat jelas dan dapat membantu kanak-kanak dalam mengikuti aktiviti yang dirancang. Guru juga merancang aktiviti yang menarik seperti yoga dan menari. Saya rasa ini merupakan aktiviti yang dapat memberi kegembiraan kepada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak gembira, mereka akan lebih fokus dan memberi sepenuh perhatian terhadap pembelajaran. Yang terakhir, kekuatan pada artikel ini ialah saya dapat lihat guru menggalakkan pelibatan yang aktif daripada kanak-kanak. Guru berusaha merancang, membina aktiviti yang boleh menarik minat kanak-kanak. Sini juga terdapat kelemahan, iaitu di mana satu, kekangan masa guru, di mana guru saya rasa mempunyai kurang masa dalam untuk merancang aktiviti. Lepas tu, perancangan yang digunakan ini sangat terperinci dan memerlukan lebih masa untuk meneliti apa yang ada di dalam intervensi ini. Kemudian waktu pelaksanaan yang singkat, keengganan kanak-kanak untuk memulakan subjek baru. Yang kita faham, kanak-kanak ini merupakan kanak-kanak yang ketidakupayaan, jadi mereka mempunyai sikap yang kita boleh paksa mereka buat sesuatu. Mungkin ada cara untuk kita menarik mereka untuk teruskan proses pembelajaran kita. Kita tak boleh sewenang-wenangnya nak tukar subjek tu secepat mungkin. Kemudian aktiviti membaca yang dilihat kurang menarik. Kesimpulan dalam artikel ini, iaitu implikasi kajian ini dalam pendidikan di Malaysia, iaitu saya melihat ialah satu pendedahan baru di mana
Aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah tingkah laku disruptif dalam kalangan kanak-kanak. Ya, kemudian membantu kanak-kanak membentuk kepribadian yang baik, mengekalkan pelibatan kanak-kanak seperti bekerjasama, meningkatkan pelbagai kemahiran ataupun perkembangan. Bagi guru pula, melahirkan guru yang berani dan kreatif, iaitu mempelbagaikan kaedah dan aktiviti yang menarik. Selain itu, menggalakkan guru-guru memberi peneguhan positif dengan memberi ganjaran dan pujian. Apabila guru memberi ganjaran dan pujian secara sistematik, kanak-kanak mampu mengekalkan tingkah laku yang positif secara tidak langsung. Dan kepada KPM pula, seharusnya menganjurkan latihan dan kursus jangka pendek sebagai memberi kesedaran awal akan kepentingan aktiviti fizikal terhadap tingkah laku kanak-kanak ASD kepada guru dan pelatih guru. Dengan ini mereka dapat mengaplikasikan apa yang berkaitan dengan tingkah laku kanak-kanak ASD kepada di kelas nanti. Okey, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.